Dan dalam mesyuarat pada hari ini kita setuju untuk membolehkan semua kementerian tahu bagaimana cara kita nak menguruskan aspek pembangunan belia dalam pelbagai agensi. Maka satu makmal pembangunan ataupun transformasi pembangunan belia ini akan diwujudkan. Bagaimana juga makmal yang biasa kita tubuhkan untuk beberapa bidang-bidang yang lain. Ya, kita adakan satu lab yang ini pihak kementerian akan berurus dengan Datuk Idris Jallah. Tetapi yang agak istimewa dalam lab ni yang kita putuskan supaya mereka-mereka yang akan mengambil bahagian itu sebahagiannya daripada kementerian dan agensi, tetapi yang lain ialah antaranya pemimpin-pemimpin muda ataupun pegawai-pegawai muda, belia-belia yang boleh duduk dalam lab dan mereka boleh berbincang, mengeluarkan berbagai-bagai cadangan idea, dan nanti selepas selesai makmal itu dijalankan, laporan itu akan dibentangkan pada jawatan kuasa kabinet. Dan di situ nanti kita akan menilai dan membuat keputusan-keputusan. Jadi ini mungkin akan mengambil masa 6 hingga 8 minggu biasanya. Dan hal ini akan diuruskan oleh pihak urus dia. Dalam negara kita pada hari ini ada dikatakan 3 kategori kelompok. Satu, boomers. Ini mereka yang dahulunya belia tapi sudah masuk dalam kelompok bukan belia, 46 hingga 64 tahun. Jumlahnya 4.95 juta. Kemudian tu generasi X, ini belia dalam lingkungan umur 29 hingga 45 tahun. Jumlahnya 3.7 juta. Tapi yang terbesar sekali ialah generasi Y. Gen Y. Ini 10 tahun hingga 28 tahun. Jumlahnya 9.4 juta. Umur yang berkenaan sekarang ni ialah umur yang dimaksudkan sebagai generasi Y. Generasi Y yang kita faham karakteristik mereka ini, mereka kalau boleh face to face communication agak kurang. Dia orang lebih dia mahu satu keputusan dibuat secara grup, tetapi peranan Facebook group, Twitter group sebagainya lebih besar mempengaruhi mereka daripada aktiviti di kalangan mereka. Ini antara perkara yang perlu kita lihat dalam konteks mereka yang tergolong generasi Y, bukan sahaja kerana umur mereka tapi tempat mereka. Ada orang yang duduk daripada kawasan pendalaman, dia umur generasi Y tetapi mungkin dia still the thinking of the boomers, pemikiran boomers dan sebagainya. Jadi ini juga kita kena kenal pasti. Tetapi yang lebih besar lagi ialah bentuk workforce baru yang akan berada dalam negara. Jadi kalau orang nak ambil bekerja, ruang dalam bidang journalism pun berhadapan dengan masalah dalam konteks sekarang, apatah lagi dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang lain. Selalu dikatakan bosses hate generation Y, kerana cara dia orang bangun pukul berapa, dia tidur pukul berapa, keputusan mereka ambil mungkin loyalty kepada syarikat, organisasi, berbeza dengan pemikiran-pemikiran yang sebelum ini. Jadi ini juga perkara yang disebutkan tadi, yang perlu seluruh kerajaan memahami apakah bentuk generasi yang akan datang dan bagaimana kita menangani mereka.